Okey. Tadi Yang Berhormat Menteri menyatakan bahawa dasar ekonomi baru akan secara berperingkat melalui proses liberalisasi. Jadi apakah ada diberi tempoh di mana dasar ini akan dimansuhkan? Tempoh. Mesti ada satu tempoh untuk memastikan sasaran akan dicapai. Jika tak ada tempoh, ia sepanjang masa tidak akan mencapai sasarannya. Dan mungkin dalam perjalanan untuk mencapai sasaran objektif dasar ekonomi baru ini akan terkeluar. Jadi saya nak tahu, walaupun Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri mengatakan tidak akan menghapuskan dengan secara drastik, tapi menggunakan proses liberalisasi, apakah tempoh diberi? Itu persoalannya. Terima kasih Yang Berhormat. Dari segi sasaran dasar ekonomi baru mengenai pengagihan ekuiti, tetap diadakan bahawa 30% akan dicapai dalam tahun 2020, dan bagi kaum India pula 30% dalam tahun 2020. Jadi tempoh untuk mencapai sasaran ekuiti dari segi dasar ekonomi baru adalah tahun 2020. Selain dari itu, liberalisasi berkenaan dengan membuat negara kita dapat bersaing dengan lebih gigih lagi akan terus dibuat untuk masa ini dan akan masa datang. Pelbagai perusahaan yang telah pun tidak diguna pakai lagi kegunaan FIC. Kebanyakan seperti perindustrian yang ICT seperti saya sebut tadi, perindustrian perkilangan yang besar juga tidak memerlukan sekarang ni penstrukturan ekuiti untuk mengembangkan. Ada FIC memberi kelonggaran untuk dapat kita mengimbang dari segi pencapaian dasar ekonomi baru dan juga dapat meningkatkan persaingan negara dari segi mendapatkan pelaburan baik di dalam negeri pun ataupun di luar negara. Boleh saya teruskan? Meminta penjelasan tentang di... Ya, nak bagi jalan Muhammad. Saya tak berjalan dulu, nanti saya berikan banyak lagi. Ahli-ahli yang berhormat dari... Boleh minta jalan? Ya, Kita bagi Muhammad. Dia akan Ya, mengenai dasar ekonomi baru. masih lagi dalam... Kali yang pertama saya berdiri, Yang Berhormat dia akan bagi kemudian dia kata Muhammad. ya, boleh Okey, saya ya, berikan. boleh dasar ekonomi baru ya. Dasar ekonomi baru mengenai equity 30% untuk Bumiputera. Bukankah benar bahawa sebenarnya sasaran 30% ini sudah dicapai? Lama sudah dicapai. Dan kita tentu Yang Berhormat tahu mengenai kontroversi tahun lalu apabila Asli adalah buat satu laporan bahawa mengikut perkiraan sebenarnya kaum Bumiputera sudah mencapai 46% lebih kurang mengenai equity dan menimbulkan satu kontroversi dan ini pun tentulah ada dinafikan dan menolakkan oleh pihak kerajaan dan EPU. Dan satu masa Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri ada buat jaminan bahawa kerajaan akan mengumumkan metodologi EPU bagaimana boleh menunjukkan bahawa equity Bumiputera sebenarnya bukan 46% tapi 19% atau 20%, tapi sungguh pun satu jaminan ada dibuat. Sampai sekarang metodologi itu EPU tidak diumumkan dan sekarang di bawah tanggungjawab Yang Berhormat Menteri. Kenapa EPU ingin mengumumkan metodologi? Adakah sebenarnya kalau EPU mengumumkan metodologi tentu akan dilihat bahawa metodologi EPU itu tidak berasas, tidak profesional, tidak akademik, oleh kerana ini perkiraan ini tak betul. Dan kedua mengenai dasar ekonomi baru. Tadi Yang Berhormat dalam jawapan kepada Yang Berhormat
Batu Gajah, bukankah benar bahawa dasar ekonomi baru sebenarnya untuk 20 tahun? Ialah antara 1970 kepada 1990. Kenapa ini dilanjutkan tanpa satu perbahasan, satu persetujuan sepenuhnya daripada pihak MCA, pada gerakan parti-parti komponen Barisan Nasional, oleh kerana mereka kata mereka tak tahu. Bukankah ini lagi satu contoh di mana UMNO adalah bully parti-parti komponen Barisan Nasional? Dan bukankah benar bahawa dasar ekonomi baru tak boleh disamakan dengan perkara 153 perlembagaan mengenai kedudukan khas untuk orang Melayu dan pun Bumiputera di Sabah dan Sarawak, oleh kerana dasar ekonomi baru ialah melebihi daripada artikel 153. Dan sebab itu apa cadangan bahawa perlulah masukkan dasar ekonomi baru bukanlah satu cabaran kepada artikel 153. Oleh kerana kalau cadangan untuk memasukkan dasar ekonomi baru ialah satu cabaran kepada artikel 153, orang yang salah antara lain ialah Timbalan Perdana Menteri. Timbalan Perdana Menteri yang baru-baru ini kata bahawa dasar ekonomi baru akan dihapuskan peringkat berperingkat. Adakah beliau mencabar hak Melayu? Tidak. Oleh kerana dasar ekonomi baru ialah lebih daripada artikel 153. Dan saya harap bahawa Yang Berhormat boleh maklumkan semua ahli-ahli parlimen, khasnya daripada Batu Pahat, yang cuba untuk mensamakan dasar ekonomi baru dengan artikel 153, itulah tak benar, inilah tidak bertanggungjawab, itulah berbahaya, subversif kepada Malaysian nation building. Terima kasih Yang Berhormat. Pertama, saya nak menjelaskan berkenaan dengan metodologi yang digunakan untuk menentukan kebanyakan kepentingan equity dari segi Bumiputera. Metodologi yang digunakan EPU adalah simple. Pertama, kita menggunakan tidak masuk kira syarikat-syarikat GLC. Syarikat-syarikat GLC yang pemilikannya ialah oleh pemilikan kerajaan persekutuan atau kerajaan negeri, itu tak termasuk dalam golongan Bumiputera, kerana tiap-tiap pemilikan GLC atau Kementerian Kewangan adalah pemilikan rakyat Malaysia semuanya, bukannya untuk satu kaum saja. Itu berbeza dengan penggunaan metodologi yang digunakan oleh Asli. Asli mengambil kira semua GLC. Itu adalah satu metodologi yang salah. Kedua, kita menggunakan bolehkah sebelum itu mengenai poin pertama? Okay, kita boleh. Saya akan habiskan. Sebelum itu, before you go further, can we? That's on the first point. That's short one, okay? Short one. Nak bagi jalan dengan Mat. Ya, yang Berhormat fasih lah, pakar dalam perkara ini. Dia boleh, dia Maybank CEO mah, bukan? Yang Mat. Maybank CEO. Dia master of the subject. Boleh poin pertama. Ya, kena minta izin dengan Mat. Nak bagi jalan dengan Mat. Sungguh pun, terima kasih. Mengenai tidak ambil kira GLC. Dan kalau begitu, kenapa GLC sekarang dijalankan sebagai syarikat-syarikat untuk memajukan kepentingan Bumiputera dan bukan untuk kepentingan rakyat Malaysia? Bukankah perlu bahawa GLC dimajukan, diuruskan sebagai satu syarikat untuk semua rakyat Malaysia dan bukan satu kaum saja? Kalau itulah definisi. Kalau tidak, bukankah ini contradictory? Well, kita gunakan equity. Equity-nya ialah equity kerajaan. Dan kerajaan Malaysia adalah kerajaan untuk semua rakyat. Jadi anggapan bahawa GLC digunakan hanya untuk suatu kaum, itulah anggapan yang saya tak tahu dari mana Yang Berhormat